Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada malam ini dalam majlis ceramah untuk rakaman bagi acara di Bait of Siti Khadijah, Bait Siti Khadijah yang di Kuala Lumpur sana ya. Kita baca kitab Syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita pada muka surat 43. Masih sebut tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min khulqihi ay yabda'a man laqiyahu bisalam wa man qawamahu lihajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarif wa ma akhadha ahadun biyadihi fayursila yadahu hatta yursilahal akhir. Dan adalah setengah daripada perangai dan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bahawa ia memulakan dengan memberi salam akan seorang yang berdapat akan dia, dan barang siapa mendirikan ia akan dia bagi hajatnya itu, nescaya sabar dia berdiri hingga adalah orang itu yang berpaling dahulu, maka dia berpaling pula, dan tiada mengambil oleh seorang akan tangannya, maka melepaskan ia akan dia hingga melepaskan orang yang mengambil itu akan tangannya. Iaitu apa? Di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Nabi jumpa, Nabi ucap salam dulu. Apa Nabi jumpa, Nabi ucap salam dulu. Ada baik orang lebih tinggi, baik orang lebih rendah. Ada orang lebih tinggi daripada Nabi ke? Tak ada siapa lebih tinggi daripada Nabi. Semuanya Nabi ucap salam. Orang tua, orang muda, budak kecil sekalipun Nabi, maka sepatutnya semua orang patut beri salam kepada Nabi dahulu. Tetapi Nabi mula beri salam kepada orang dulu. Jadi dengan ini kita tengok ya, adabnya kita kena yang kita pandang adabnya, bukan perbuatannya. Adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan siapa pun Nabi beri salam dulu. Nabi tak ada yang lebih tinggi daripada Nabi martabatnya, kecuali Nabi kita paling tinggi. Maka kalau kita antara kita dengan guru kita, siapa beri salam dulu? Guru ke kita? Kalau ikut hadis ini, maknanya guru kena beri salam pada kita kan? Sebab Nabi beri salam pada umat. Maka ustaz kena beri salam pada murid? Bukan. Yang kita pandang adab, Nabi yang tinggi rela beri salam kepada yang rendah. Takkan kita yang rendah tak nak beri salam dulu kepada yang tinggi. Pandangnya ialah adabnya di sini, bukan pandang direct perbuatan Nabi. Maka kita siapa yang kita jumpa, kalau jumpa ustaz atau ada adab beri salam. Kalau dalam kita, ulama menyenaraikan ya, adab memberi salam. Kalau antara orang muda jumpa orang tua, orang muda beri salam dulu. Orang muda beri salam dulu. Orang pangkat kecil dengan orang pangkat besar jumpa, orang pangkat kecil beri salam dulu sebagai penghormatan ya, seperti rakyat dengan raja umpamanya. Dan beri salam antara orang muda dengan orang tua, orang muda beri salam dulu kepada orang tua. Kalau berdapatan di tangga, satu di atas satu di bawah, yang di atas beri salam dulu sebagai tawaduk. Jadi tidak yang di bawah Assalamualaikum, tinggi dia, baru yang atas tawaduk dulu Assalamualaikum, maka yang bawah baru Waalaikumsalam. Kalau di jalan raya, maka yang kenderaan lebih hebat memberi salam kepada yang kurang hebat. Yang berkenderaan beri salam kepada yang berjalan, bukan yang berjalan beri salam kepada yang berkenderaan. Sebab kalau kita naik basikal, orang jalan, kita jalan, satu kita nampak orang naik basikal, Assalamualaikum, dia kan kena break dulu, kena apa lagi semua kan. Lagi kalau motosikal ke kereta kan payah. Tapi kalau dia yang naik kenderaan laju, dia nak ucap salam dengan kita, dia boleh slow down, dia tahu. Begitu adabnya. Begitu adabnya kita beri salam. Nabi jumpa siapa beri salam. Dan dalam sebuah hadis lain disebut dia, kalau orang bertemu antara dua sahabatnya, bertemu yang ada di situ ada 100 rahmat turun. Satu rahmat bagi yang ceria, 99 bagi yang terlebih ceria. Di antara yang terlebih ceria adalah yang dahulu memberi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia dapat satu, dia dapat 99. Jadi kalau siapa beri salam, kita pastikan kita punya jawab lebih ceria dengan mesra begitu, maka dia dapat satu, kita dapat 99. Maka orang beri salam kepada kita, Nabi awal mula beri salam kepada siapa saja Nabi jumpa, Nabi dahulu beri salam. Dan disebutkan tidaklah Nabi berikan apabila orang ada hajat pada Nabi, Nabi diri pada hajatnya, iaitu menunaikan hajatnya. Sampai dah penuh hajatnya, orang tu dah satisfied, orang tu dah terima kasih Rasulullah ya, saya minta diri dulu, baru Nabi jalan. Bukan sampai okey dah clear ya, dah boleh dah, sudah ya, nanti apa-apa kontak lagi ya.
Kan kita biasakan. Kita nak layan pun dah cukup bagus lah. Kalau kita ni kan pangkat besar lah ya. Jadi kalau orang tu, ustaz kita ada hajat begitu gini. Ya, nanti situ saya tengah ada hal lah itu. Kalau kita nak berhenti sekejap pun macam dah bagus lah semua ya. Kita dah bagus. Begitu gitu. Saya jalan dulu ya. Begitu. Tak, tunggu sampai orang itu yang dah clear, dah satisfied, dah puas hajatnya. Orang tu yang pamitan dulu. Terima kasih Rasulullah. Saya jalan dulu Rasulullah. Silakan. Mesti sampai orang tu yang minta diri dahulu. Nabi punya puas sampai orang tu dah puas, sampai orang tu dah satisfied, sampai orang tu dah cukup, sampai orang tu dah minta diri baru. Bukan setakat melepaskan batuk di tangga saja Nabi kita. Ya. Itu Nabi kita. Dan yang ketiga, kalau salam orang pun begitu. Nabi salaman orang, salam, genggam, erat. Dan tidaklah Nabi rilis tangannya kecuali setelah orang tu melepaskan genggamannya itu. Orang tu dah nampak kendur genggamannya, baru Nabi lepaskan. Nabi masih suka nak pegang tangan orang. Nabi masih suka nak pegang tangan orang selagi orang tu masih pegang tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untungnya para sahabat dapat salam Nabi ya. Untungnya para sahabat dapat salam tangan Nabi, dapat rasa lembut tangan Nabi, dapat rasa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya sekali mereka ya, para sahabat dapat bersalaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tak dapat berjabat tangan dengan Nabi, maka jangan lupa beri salam kepada Nabi senantiasa. Assalatu wassalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 100 kali setiap hari paling tidak. Ucap selawat atas Nabi kita. Kata Habib Omar, siapa yang ucap salam kepada Nabinya dengan 100 kali ucap salam direct begitu, takkanlah dia tidak dapat diberi pandangan perhatian oleh Rasulnya. Pasti ada perhatian Rasulnya terhadap dirinya. Ya, baik. Wa kana idza laqiya ahadan min ashabihi bada'a bil musafahati thumma akhadha bi yadihi fashabakahu thumma shadda qabdatahu 'alaiha. Artinya, dan adalah Nabi SAW apabila berdapat akan seorang daripada sahabat baginda, maka memulai baginda akan berjabat tangan dengan dia akan tangan seorang itu, maka dipancakkannya akan tangannya dengan tangan orang tadi, kemudian maka sangat digenggamkan atas tangan seorang itu. Jadi kalau Nabi jumpa orang, dah Nabi Assalamualaikum dahulu, Nabi yang mula beri tangan dulu. Nabi Assalamualaikum, dengan sebelum tangan dia sempat keluar, tangan Nabi dah keluar dulu. Sebelum dia sempat beri salam, Nabi punya punya seronok jumpa sahabat, Assalamualaikum, Nabi dulu dan tangan Nabi ulur dulu. Mesti begitu. Dan apabila orang ulur tangan Nabi, Masya Allah, Nabi sudi, bermakna nak ulur tangan dengan setiap sahabat dia. Sudi nak ulur tangan dia. Maka itu sifat sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat Nabi ni paling tinggi sekali tau. Paling tinggi Nabi tau. Segala raja, segala apa, semua tu di bawah Nabi. Tidak ada yang lebih layak, lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta malaikat Jibril pun di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi punya sanggup terima salam sahabat, bukan terima salam sahabat, ulur tangan dahulu kepada sahabat. Itu menunjukkan sangat. Kalau Nabi terima salam daripada sahabat, itu menunjukkan akhlak Nabi sangat mulia. Tapi bila Nabi yang mengulurkan tangan dan ucapkan salam kepada sahabat, menunjukkan akhlak Nabi sangat punya mulia. Memandangkan kedudukan Nabi yang begitu tinggi sekali. Nabi yang ucap salam dan Nabi yang mula ulur tangan. Assalamualaikum. Bukan itu saja, apabila salam mesti tangan Nabi lebih genggam erat pada tangan orang lain. Genggam erat tangan orang lain. Genggam erat. Mereka sahabat-sahabat semua sampai dapat rasa genggaman tangan Nabi SAW. Begitu Nabi kita kalau bersalaman dengan orang, Nabi yang dahulu digenggam tangan orang itu dengan erat. Pegang betul-betul ya. Bukan ujung tangan saja. Bukan yang ada salam orang, tengok yang standard dengan dia sajalah salamnya tu ketat sikit. Kalau tidak pun macam longgar saja. Jangan ya. Jangan kita rasa begitu. Tidak ada yang tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan begitu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sampai kita nak rasa kita ada lebih tinggi daripada siapa-siapa. Kalau kita rasa kita lebih tinggi daripada siapa-siapa, malu kita dengan Rasulullah. Malu kita Rasulullah, macam seolah-olah kita lebih tinggi daripada Rasulullah. Kalau kita ada rasa sombong, kau kena salam dengan aku, kau kena ucap sama itu. Kita mesti bermakna macam kita rasa seolah-olah aku ni lebih mulia, bukan pada orang tu tau, pada Rasulullah. Kerana Rasulullah pun kalau jumpa orang itu pun Rasulullah akan erat tangan dia, akan genggam tangan dia. Kita pula dengan kawan kita tu bermakna kau bukan rasa kau lebih tinggi pada dia tau, macam kau lebih tinggi daripada Rasulullah. Allah, sedangkan Rasulullah genggam dan terima tangan pada sahabat. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akhlak Nabi yang sangat-sangat mulia ya, sangat-sangat mulia. Sorry lah, minta maaf ya.
setengah orang-orang yang ada kedudukan kenapa awak sombong sangat Ada kursus Kalau nak jadi orang besar mesti muka macam begitu. Cara salaman mesti begitu. Cara ketawa orang tengok begitu. Kau belajar dengan siapa? Haji Sattar Sekarang saya sudah jadi kaya, saya mesti jalan begini. Kau ada belajar Kalau ada belajar tu kau dah salah pergi kelas bukan begitu Allah, yang ada orang miskin, ada orang susah, Allah Ta'ala berikan kau nikmat, sepatutnya datang bersama dengan dia tawaduk dan syukur pada Allah Ta'ala. Bukan datang dengan dia sombong. Mentang-mentang kau ada kedudukan, kalau salam dengan orang saja mukanya dikelatkan. Kalau antara sesama mereka bukan main, ditambah gula setengah kilo. Senyumnya bukan main. Kalau dengan orang yang rasa kau pandang sikit aja, apa khabar baik Macam dia punya salam pun nak menunjukkan aku haya kau rendah. Begitu Jangan jangan tengok Nabi kita macam mana. Kau yang kan cantik muka begitu Ini kan cantik kau ada pangkat kau apa tinggi, baguslah tu rezeki kau. Kan cantik pasang air muka begitu Manis terpuji Orang suka tengok Tak cantik lah, tak cantik. Yang macam Nabi tu cantik. Yang macam Nabi tu cantik. Cantik pada wajah, cantik pada perbuatan, cantik pada hati orang yang menerima, dan cantik terhias pada dirimu akhlak yang sedemikian. Nak senyum pun nak kena pasang senyum yang kelat. Nak salam dengan orang pun nak ada pasang cebiknya sikit begitu. Kau belajar kat mana kursus tu? Berdosa kalau sifat angkuh begitu. Tak sedar diri nanti yaumil akhir tak tahu. Yang yaumil akhir sekarang tak tahu siapa mulia, awak mulia ke siapa mulia. Confirm kalau awak rasa awak mulia, awak tak mulia. Itu confirm. Jangan kita begitu sombong sekali Jangan, biar mesra dengan segala orang, mesra dan sayang. Tengok kalau sekarang lah yang layak sombong. Kalau sombong itu satu perkara yang layak, maka ulama yang paling layak sombong. Sebab ulama adalah seperti bintang di langit. Dan ulama adalah warasatul anbiya. Kalau sombong tu satu perkara yang layak, maka ulama lah yang paling layak sombong. Tetapi ulama tak sombong kerana ikut nabinya. Jangan kita pula sombong. Tidak boleh kita sombong begitu Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorry lah awak punya air muka tu tak bagus. Awak punya cara bersalaman, berdapatan dengan orang tu tak bagus. Tak bagus. Awak kena ubah, dan awak dah berdosa selama ini. Awak wajib tobat dan ubah sikap awak yang mengada-ngada begitu. Jangan wa kana la yagumu wa la yajlisu illa ala zikrillah ta'ala. Dan adalah Nabi SAW itu tiada dia berdiri dan tiada ia duduk, melainkan atas mengucap zikrullah ta'ala. Yakni adalah Nabi SAW membanyakkan akan zikrullah tiap-tiap kelakuannya. Duduk ada bacanya, nak makan ada bacanya, tengok cermin ada bacanya, nak masuk toilet ada bacanya, berdapatan dengan orang ada bacanya, lepas majlis ada bacanya, nak mulakan cakap ada bacanya. Semuanya tu Nabi SAW, every single second Nabi tidak lepas dengan Allah Ta'ala. Sebab itu hukum bagi kita 5, hukum bagi Nabi-Nabi cuma 2. Hukum kita wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mereka haram tak ada, sebab mereka maksum. Makruh mereka tidak ada. Mereka hanya ada wajib dan sunnah. Harus, kalau mereka gunakan sebagai ibadat, harus mereka buat demi Allah kerana mereka tak lepas ingat Allah, maka itu pun jadi sunat juga. Maka sebab itu yang nama pada Nabi-Nabi, khususnya baginda kita sallallahu alaihi wasallam, hukum pada mereka hanya 2, wajib dan sunnah saja. Wajib dan sunnah bermakna senantiasa di dalam pahala dan pahala, itulah namanya Nabi. Sebab itu jangan kita mengatakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu setengahnya boleh ikut, setengahnya tak apa kalau tak ikut. Seperti pakai songkok Nabi bilang, kau tak nak pakai, kau punya pasal. Mana kau tak nak ikut sunnah, itu habis cerita. Tapi kau jangan bilang tak sesuai lah, tak kena lah, tak semua boleh ikut lah. Kalau kau mengatakan tak semua boleh ikut, bermakna engkau beriman dengan Nabi tidak fully tau. Bermakna pada kau Nabi tu Nabi part time. Pak Nabi tu untuk diikut, uswatun hasanah. Setengah ketika boleh ikut, setengah ketika tak boleh ikut. Bermakna Nabi setengah perbuatan ikut suka Nabi, sedangkan Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bermakna Nabi punya cakapan, Nabi punya perbuatan setengahnya tu boleh diikut, setengahnya tak payah diikut. Itu bukan hukum, itu suka-suka Nabi. Bermakna kepada engkau mengatakan Nabi buat perkara ikut hawa nafsu, sehingga tak perlu kita ikut. Hati-hati. Orang yang sombong-sombong sekarang, kau nak ceramah, kau tak nak pakai songkok, tu kau punya pasal. Tapi kau tak boleh bilang Nabi, tak semuanya perbuatan Nabi kita nak ikut. Tak semuanya kalau kau tak ikut, kau rasa kau yang lemah. Bukan perbuatan itu yang tak boleh diikut. Kau yang rasa aku tak dapat ikut, sayang tak dapat. Tapi yang Nabi buat semuanya itulah patut diikut, bagus diikut, sangat-sangat elok untuk diikut. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam Jadi Nabi tidak tinggal zikrullah Nabi tidak tinggal zikrullahnya senantiasa.
Wa kana la yajlisu ilaihi ahadun wa huwa yusalli illa khaffafa salatahu wa aqbala alaihi faqala alaka hajah fa idza faragha min hajati ada ila salatihi. Dan adalah Nabi SAW itu tiada duduk seorang kepadanya ketika dia sedang salat, melainkan meringankan dia akan salatnya itu, lalu berhadap dia atas orang itu, maka bersabda baginda, adakah kamu hajat? Maka apabila selesai daripada hajat seseorang itu, maka kembali baginda SAW mengerjakan akan salatnya. Di sini di samping ini kita tengok ada beberapa hukum fiqah di situ. Bermakna ada hukum fiqah, ada hukum tasawuf di situ. Bermakna sembahyang apa bukan sembahyang fardu makna sembahyang sunat. Boleh sembahyang sunat depan orang. Seperti sembahyang sunat duha boleh buat dalam masjid. Tidak semua sembahyang sunat buat di rumah. Walaupun sembahyang sunat paling afdal ialah di rumah, tapi ada beberapa sembahyang sunat yang Nabi buat di masjid dan bukan secara berjemaah sendirian. Boleh, dan Nabi memang ada buat begitu. Dan di situ ada menunjukkan bahawasanya kalau kita sembahyang kita perasan orang ada datang kita, itu tidak membatalkan khusyuk kita. Sampai khusyuk, sampai to the level that kau tak perasan, semua orang sampai masjid terbakar pun kau tak perasan. Sayyidina Hasan kesembahyang, masjid terbakar, lepas sembahyang dia tengok semua dah jadi abu, dia tengah-tengah seorang saja. Orang tanya, kenapa Sayyidina Hasan? Aku tengah busy nak mengendalikan api akhirat, maka aku tak perasan api dunia. Khusyuk sampai level begitu. Khusyuk sampai level kalau dia nak ada operation kaki, dia bilang aku sembahyang dulu. Lepas sembahyang, tak tahu dia bilang doktor, kata nak kerjakanlah. Dah potong kaki awak. Dah potong. Sembahyang tu jadi dia punya bius tak sedar. Begitu. Khusyuk sampai level begitu. Dan Nabi kita ni adalah Nabi. Menjadi contoh bagi umat. Contoh bagi umat. Minimum punya khusyuk ialah kau tahu kau sembahyang. Kau tahu sembahyang kau boleh ringkaskan. Walaupun kau sedar ada orang sebelah kau datang. Nabi ada tak sembahyang tak khusyuk? Sampai tak khusyuk sembahyang Nabi. Nabi no such thing sembahyang tak khusyuk. Jadi bermakna boleh sedar kalau orang sembahyang masih dikira khusyuk. Orang datang Nabi masih sedar. Nabi tengah sembahyang, Nabi tahu ini orang datang duduk, mana Nabi nak jumpa Nabi. Nabi ringkaskan sembahyangnya. Nabi dah ringkaskan sembahyangnya. Tapi kalau kita tahu maksud ringkaskan sembahyang tu apa? Cukup hak Allah dah ditunaikan. Rukun dan syaratnya, tadabbur dan apa memahami akan maknanya semua. Dah selamat, dah cukup, barulah tuan ada hajat apa? Nabi bertanya kepada dia. Dah selesai orang tu baru Nabi sembahyang lagi. Begitu Nabi Lepas tu Nabi dengan macam mana tengah ngadap Allah sekalipun, kerana tugas Nabi untuk attend kepada umat, untuk memenuhi keperluan umat, itu tugas Nabi, maka Nabi ambil berat. Maka janganlah kita saking sibuknya ada peruntukan untuk Nabi. Nabi tahan tengah ngadap kepada Allah Ta'ala, Nabi ringkaskan untuk bertemu dengan umat. Umat tu siapa? Termasuklah kita sekali. Jangan kita sakingkan sibuk, tahan kita tak sampai lupakan Nabi. Nabi tengah sibuk, paling sibuk ialah tengah sembahyang dengan Allah, tak boleh bicara sembarang, tak boleh apa semua. Itu pun Nabi tak tinggalkan kita. Janganlah kita asyik nak menyibuk sampai kita tinggalkan Nabi. Begitu Nabi kita SAW. Nabi tanya ada apa hajat, maka Nabi ringkaskan sembahyangnya. Nabi tanya kepada dia. Kalau kita lah tak tahu agaknya makin panjangkan sembahyang. Biar orang tengok ustaz ni khusyuk Aku tunggu dia lama sekali Tidak, dia ringkaskan sembahyangnya. Tapi setengah ulama kita tunggu dia agak boleh tahan juga tahu lama ni. Cabi Umar kadang-kadang kita lepas sembahyang duha, kita tunggu dia lama. Lepas kuliah subuh apa semua, lepas itu dia sembahyang duha 8 rakaat, lama kita tunggu. Lepas itu baru dia attend sama kita, dan tetap attend juga dekat itu. Kenapa? Kau tak ikut macam Nabi ringkas? Itu dah ringkas lah. Untuk dia tu dah kira ringkas lah. Dan dia dah attend kita sebetulnya. Ataupun dari pagi dia dah kuliahkan kita. Dia dah ajar kita. Dia dah bimbing rohani kita. Dia dah nazrah kita. Sekarang dia dengan Tuhan dia pula lah. Actually dia dah attend kita dahulu. Jadi kalau ulama kau tak boleh pandang, panjang sembahyang Habib Umar ni. Aku tunggu lama, aku duduk. Kita tengok kalau dia sembahyang dekat mihrab dia waktu duha, mesti orang berpuluh orang tu kat belakang nak cakap dengan dia. Sekejap pun dah jadilah. Paling tidak pamitan nak balik. Termasuk saya minta nama Madrasah Nurul Iman Najilihan tu pun pada waktu subuh, lepas kuliah subuh tu juga. Pas sembahyang duha Habib Umar aku nak balik. Aku dah nak balik. Aku dah nak mula ke Batu Pahat. Itu semua tugas Batu Pahat dah nak mula. Ni sahabat Najilihan, dia pun nak balik dari bina madrasah, belum operasi lagi, minta nama Nurul Iman. Jadi Madrasah Nurul Iman tu Habib Umar punya. Jadi kita semua ni kira murid Habib Umar Gitu pun pada waktu itu juga. Jadi Habib Umar lama kita tunggu. Kok lama Pasal itu pendek. Dia nak panjang lagi pun boleh. Untuk dia tu dah kira pendek, dan dia dah attend pada kita pun.
Dia dah memenuhi rohani kita, dah memenuhi ilmu kita, dah tatap wajah dia untuk kita, dah beri waktu dia untuk kita daripada lepas subuh dia dah gitu. Sekarang untuk Tuhan itu kena pendek tu. Itu kira pendek. Kita kena faham. Dan kita yang kan pendek tu macam pendek kita terus sembahyang pun bacanya sekali saja, tak baca surah apa semua terus. Pada aku meringkaskan sembahyang. Itu bukan meringkaskan sembahyang. Meringkaskan sembahyang maksudnya hak Allah tetap diberi, hak khusyuk dan khusyuk tetap diberi, hak tadabbur tetap diberi. Semuanya itu itu namanya apa? Masih dalam meringkaskan sembahyang. Dan termasuklah hak saudara-saudaranya yang perlu di-attendkan, yang perlu diberikan, dah diberi dahulu pun sebetulnya. Kita kena faham kalau orang-orang alim begitu ya. Pasal kita kan tahu hadis kan, Nabi sembahyang ringkas. Jadi kita nak tuduh je ustaz kita kalau sembahyang ambil ke gitu. Panjang ni sembahyang. Panjang. Sembahyang lagi. Sembahyang lagi. Allah. Dah kira pendek lah tu. Dan dia dah beri kita keperluan kita sebetulnya. Dia dah beri kita, waktu dia dah beri pada kita. Sekarang kini baru extra time. Kena faham ya. Kena faham cara laksananya. Betul, kita kadang setengah-setengah kayak kita nak kan lama dia punya sembahyang. Jangan kutuk. Itu dah kira pendek. Dia nak sepanjang malam pun boleh juga. Begitu ya. Ringkas sembahyangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aktsaru julusihi ayyan siba saqaihi jami'an wa yumsika bi yadihi alaihi ma shibhal habwa wa lam yakun yu'rafu majlisuhu min majlisi ashabihi li'annahu kana haitsu intaha bihil majlisu jalas. Dan adalah kebanyakan duduk baginda sallallahu alaihi wasallam itu bahawa mendirikan ia akan dua lututnya sekalian. Khususnya baginda sallallahu alaihi wasallam apabila dah umur dah mula berat badannya sikit, gempal sikit, berisi sikit. Nabi kalau duduk mesti lututnya naik begitu. Nabi naikkan lututnya. Kalau kita kan duduk bersila lama-lama penat, naikkan lutut dua gitu. Itu maknanya boleh dalam majlis kalau kita duduk kaki kita naikkan lutut gitu boleh. Dan memegang ia dengan dua tangannya itu atas kedua-dua lututnya seperti habwah. Habwah seperti kain yang diikat pada belakang lutut. Begini ya. Cari Nabi duduk kalau duduk bersila. Duduk yang cara Nabi ialah kakinya dinaikkan. Naik. Kemudian tasbik gini. Tasbik kerana tahan lutut ni boleh. Kadang sebelah, kadang dua-dua sekali. Sebuah. Seperti kain yang diikatkan pada pinggang. Kain yang diikatkan pada pinggang menjadi orang Arab. Kita kalau tengok kan setengah-setengah Habib dia gitu. Kadang syalnya diikatkan. Jadi duduknya selesa. Itulah cushion dia. Itulah kursi belakang dia dan itulah biar kaki dia tu dapat lama duduknya begitu. Begitu. Jadi itu dia punya tu habwah. Tu namanya habwah. Kalau ada kain ataupun kalau tidak kain pun Nabi dengan tangan Nabi dan hatta Nabi tasbihkan sekali jarinya, itu harus tasbih ketika itu. Kenapa? Ada kerja. Tahan lutut. Baik, itu cara Nabi duduk. Pakai habwah di sini. Sunnah pakai habwah. Bagi siapa? Bagi Nabi. Maka kalau dalam majlis itu adalah bagi guru, bukan bagi kita muridnya. Yang ada orang tengok Abi Omar pakai, Jindan pakai. Kau tengok Jindan pakai, Ahmad bin Jindan pun pakai. Apa dia bikin? Depan Nabi Omar dia tak pakai. Tengok di Darul Mustafa pada habaib kita semua ada habwahnya. Time dia mengajar, dia jadi syekh, dia pakai habwahnya. Kerana biar dia selesa sikit dalam duduknya. Dia duduk lagi lama lagi. Biar dia lebih comfortable dalam penyampaiannya. Ketika dia jadi murid, tak ada satu pun pakai habwah. Kita mentang-mentang tengok Habib Omar pakai habwah, kita pun ikut beli habwah. Depan-depan Habib juga kita menghabwahkan diri kita. Itu galil adab namanya. Depan guru, kalau cara duduk kita menyandar, begitu, begini semua, itu namanya kurang adabnya. Itu namanya kurang adabnya, galil adab. Apa lagi pakai habwah, galil adab. Habis aku tengok Habib Omar pakai, dia pakai, kau tak boleh pakai. Kita sesama kita duduk boleh bual-bual, nak bincang-bincang ke apa, baca-baca berjanji kita sama kita, boleh pakai. Depan orang alim, tak boleh. Kena jaga level dia, tu adabnya. Itu tentang habwah ya. Tentang habwah. Jadi Nabi selalu kalau duduk, sampai naikkan kaki, Nabi berhabwah dengan tangannya sendiri. Ataupun dengan kain yang diikat pada pinggang baginda sallallahu alaihi wasallam. Simple Nabi punya duduk ya. Ada pakai sofa tak? Ada pakai cushion tak? Ada pakai alas belakang tak? Itulah tangan Nabi sendiri menjadi alas belakang, menjadi untuk duduknya tu biar lebih ketat lagi sampai kurang penatnya begitu ya.
Dan tiada diketahui ketentuan tempat duduknya daripada tempat duduk sahabatnya, yakni tiada beza tempat duduknya daripada tempat duduk segala sahabat itu. Kerana bahawasanya sekira-kira barang di mana dengan dia tempat duduk itu, di situlah baginda duduk. Iaitu apa? Nabi kalau duduk, dia no special place, no special location. Ingat dia tuan-tuan dia, kalau saya datang rumah tuan-tuan nak maulid dia, mesti duduk yang depan. Salam Yai. Alah pandai. Duduk sebelah Yai sini. Mesti kalau nak dudukkan saya mesti kena depan ya. Duduk saya kat depan, kalau boleh mesti yang ada alasnya tu mesti warnanya purple tua ke ataupun orange ke, boleh. Sorry, Nabi tidak. Nabi kalau datang, memang kalau kat Madinah, kalau di dalam masjid, Nabi duduknya di mana? Di tempat depan mihrab lah. Kena itu tempat duduk Nabi. Lepas pimpin sembahyang, Nabi situ. Kalau Nabi khutbah, Nabi atas mimbarnya. Nabi kalau ceramah, di atas mimbarnya. Ya? Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak payah, ni dah cukup. Apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi atas apa tak apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi kalau duduk dalam majlis mana-mana yang Nabi datang, macam kita lah hadir jemputan orang, di mana didudukkan situ Nabi duduk. Fadhal ya Rasulullah. Jadi tak ada nampak mesti ada duduk khas yang mesti dia ada at certain corner, certain lokasi tempat duduk Nabi, certain alas, certain sandal, di mana tempat duduk. Sehingga kalau orang yang baru datang Madinah tak kenal Rasulullah, tak tahu yang mana Nabi. Tempat duduk tak nampak beza. Pasal Nabi punya tempat duduk tak ada rambu-rambu. Tak ada rambu-rambu dan tak ada tekat benang emas macam kita mengada-ngada. Mesti nak tempat duduk untuk kita yang ada tekat benang emas. Dan Nabi punya tempat duduk tidak mesti ada certain lokasi. Mana yang ada Nabi tempat duduk, Nabi duduk. Di mana sahabat dudukkan baginda, di situ Nabi duduk. Begitu akhlak Nabi punya tawaduk, ya. Akhlak Nabi punya tawaduk. Kita kena begitu ya. Di mana orang dudukkan kita, di situ kita duduk. Di situ kita duduk, begitu ya. Jangan kita menyusahkan orang lah ya. Menyusahkan orang. Tahu aku tak jemput kau. Aku nak jemput kau. Jangan lupa ya. Tempat duduk saya jangan sembarang tau. Jangan sembarang. Sebab saya ni ustaz, mesti kena tempat duduk yang spesial, lain sikit. Allah, mesti warna purple tua, alasnya biru muda. Kau nak kau bawa sendiri. Begitu ya. Begitu. Ini apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana didudukkan, begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk. Tak mesti ada tempat-tempat yang khas. Tak mesti di tempat-tempat khas. Contohnya apa? Kepala meja. Orang kalau duduk kat meja panjang, 8 seater ke 10 seater ke, dia kalau tak didudukkan kat tengah-tengah kepala meja, dia tak happy. Tak payah. Kau duduk saja yang mana kau biasa. Yang mana duduk saja biasa, kau biasa. Tak mesti orang betul-betul mesti dia nak duduk dekat situ. Kalau masuk rumah orang mesti nak duduk dekat armchair. Ada orang pilih tak? Pilih begitu ya. Tak terima. Tak boleh, tidak boleh. Tak boleh. Khususnya kalau dalam adab kita punya duduk dalam majlis, khususnya di mana orang suka kita duduk, di situ kita duduk. Kalau kita memang dalam masyarakat, ustaz kah, penghulu kampung kah, orang tua kah, yang memang dia kena duduk depan, jangan kena ada pula duduk belakang. Sebab orang kena panggil. Kita tahu dia tak suka sampai terganggu ceramah aku. Dah panggil sekali, bangunlah, sudah. Nabi Umar marah, Fulan, bangun. Saya kena marah. Pasal dia panggil duduk depan, kita bawa Abu Zaki. Lepas tu tak berani nak duduk belakang lagi. Sampai begitu ya. Kalau dah dipanggil sekali, di situ position kau, dia suka, situlah kau duduk. Asal kau datang, kau tak payah panggil, tak payah apa semua. Itu namanya mengada-ngada. Dan memang begitu, duduk. Orang banyak pun kau duduk situ. Nabi Umar kalau datang kat majlis, dia tahu orang mesti nak duduk di depan. Jadi tak payah orang sembut, panggil dia, jemput dia apa. Automatik duduk kat depan kau. Kita orang muda, kalau duduk, jangan duduk depan dahulu. Jangan duduk depan. Kenapa orang muda tak boleh duduk depan? Pasal orang tua dah puas duduk belakang. Ketika dia masih muda, dia puas duduk belakang. Dia puas duduk belakang, maka dia sekarang giliran dia duduk depan pulaknya. Kita duduk belakang. Begitu ya. Tata caranya. Itu cara dalam adabnya. Namun yang nama orang tuanya pula, ataupun orang yang ada kedudukannya pula, tak boleh demand mesti ada tempat duduk yang khas, yang tertentu, lokasi tertentu, alas tertentu untuk diri dia. Tolong malu dengan Allah Ta'ala yang telah lantik Nabi sebagai semulia-mulia makhluknya. Dan begitu pula adab Nabi terhadap Allah Tuhannya. Kita pula yang jauh di bawahnya hendak bertingkah laku jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tolong malu dengan Allah, malu dengan Allah, malu dengan Rasulullah, dan tentulah malu dengan Allah. Tolong malu dengan Allah yang dosa kita banyak, tapi kita minta dilayan dengan berbagai-bagai punya layanan.
Ya, tolong malu dengan Allah. Tolong malu dengan Allah ya. Baik. Sudah cukup 30 minit? Lagi 20 saat ya. Okey. Jadi di mana ada tempat duduk, di situlah baginda sallallahu alaihi wasallam duduk, tidak mesti nak di tempat duduk yang istimewa. Nabi duduk yang ada sahabat terus sambil tikar tamar. Tikar tamar tu kering sekali tau. Direnjis-renjis biar lembab sikit, biar lembut sikit. Nabi duduk. Nabi duduk. Dialaskan hamparan syal saja Nabi duduk. Kalau bahkan Nabi, nanti kita akan baca dalam riwayat berikutnya, bukan kata duduk, tidur pun. Kalau tengah jalan dengan sahabat musafir, perang ke ataupun pergi musafir mana ke begitu, kan tidur bermalaman kan bentang tak pakai khemah pun, geletak gitu saja, dihamparkan orang, Nabi hampar, Nabi tidur, tak ada hamparkan atas tanah juga Nabi tidur. Begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita sekarang jangan lupalah, kalau orang untuk jemput kita ceramah, kita minta mesti paling tidak 5-star hotel. Kalau tak sampai 10-star hotel, paling tidak 5-star hotel. Ada katanya orang minta ya. Ada orang minta, kau jangan undang ustaz yang begitu macam. Dia tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh 5-star hotel, datang ke rumah Wak Haji kasih duduk dekat mana. Begitu ya. Allah, jangan demand ya. Ada orang bersyarah nak jemput mesti nak kena hotel sekian, mesti nak begitu. Khususnya kalau jemput alim-alim ulama pada habaib, kalau letakkan dia di hotel aib. Letakkan di hotel aib. Mereka kita letakkan hotel, mereka tidak ingkar, mereka duduk juga tapi tak ada mana nak tidur atas katil. Dia mentang syal tidur kat bawah geletaan. Pasal ni katil macam story, dia tak nak duduk atas itu katil. Begitu ya. Duduk homestay tak apa. Kalau rumah kita lagi dia suka, walaupun mentang tilam sama-sama malam jadi dayo kita bual-bual dengan dia malam, suka itu lagi dia suka. Dayo kat Hadramaut gitu, kalau datang kita tidur kat hall itu bentangkan tilam semua, duduk sampai malam, dia bual-bual dengan kita apa semua. Itu lagi dia suka kalau kita begitu cara kita raikan dia betul-betul lah, raikan dia. Kalau tidak, homestay pun macam rumah jugalah, sebab kadang kita ada keluarga kita kan, rumah kita kan campur laki-laki perempuan kan. Begitu. Tapi kalau hotel mereka tak comfortable. Ada setengah Habib dia letakkan kat hotel 5 star di Singapura dekat Orchard Road. Termakan babi Habib tu. Pasal setahu dia nama hotel tak tahu termakan babi ke tidaklah, tapi benda sana tak ada cap halal punya. Duduk orang kasih paling Habib duduk gitu. Orang tu pun tak ada bilang ini halal tak ada halal. Besok pagi dia sarapan, laki bini makan dekat hotel tu semakan sarapan. Kemudian dia laki bini bacaan aku kok sangkut. Hafalan aku kok sangkut. Apa ya? Macam mana? Ya tak, ini hotel yang Singapura ni. Macam mana? Boleh ke tak boleh begitu gini? Tanya betul-betul, Allah Habib, sorry Habib. Baru sekarang kau bilang sorry, dia dah termakan sarapan kat situ. Tak apa agak dia makan, tak tahulah, kesian Habib kau kasih makan babi. Astagfirullah. Tak tahulah babi ke tak babi lah. Pokoknya restoran tu tak halal kau makankan dia punya, tak senonoh. Itu cara layan orang alim tu lain situ. Itu satu contoh kita. Itu satu contoh kita ya, satu contoh begitu. Bermakna tempat yang sederhana tetapi apa istimewa di sisi Allah Taala jauh lebih baik daripada tempat yang kamu rasa sangka istimewa tetapi sebetulnya tempat itu bukan istimewa tetapi banyak mudarat pada semua. Begitulah, wallahu alam bisawab. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.